Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal 'alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Jum'ah ayat ke-8 yang bermaksud, katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu melarikan diri daripadanya pasti akan datang menemui kamu bila-bila masa sahaja. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Tuhan kamu dalam keadaan yang nyata dan terang, dan kamu akan diberitakan oleh Tuhan kamu terhadap apa yang kamu kerjakan selama hidup di atas bumi. Al-Jumu'ah ayat ke-8 surah ke-62. Sadaqallahul azim. Yang dihormati, dikasihi ajudan kuasa program pengajian Duha, dan sunyi dihormati yang dikasihi seluruh yang hadir pada pagi ini di kalangan rakan taulan, sahabat handai, yang jauh yang dekat, yang sedang bersama dengan kita dalam siaran online Zoom Live ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan semua urusan amal, ilmu, dan Allah permudahkan urusan keimanan kita. Yang lebih utama, Allah permudahkan perjalanan kita untuk kita sampai ke alam kubur dalam keadaan tenang, bahagia, dipermudahkan daripada ucapan kalimat syahadah la ilaha illallah hinggalah kita meninggal dunia dalam rahmatnya, dan kemudian dimasuk ke liang lahat dalam keadaan liang lahat yang penuh ketenangan, bukan kesempitan, penuh kerhatan, bukan kepayahan. Itu kita harapkan sangat. Ibaratnya, walaupun kubur kita sempit, tetapi Allah perluaskan dengan keluasan yang tak boleh kita bayangkan indahnya, semacam syurga. Belum syurga sebenar, kubur sudah dianggap sebagai syurga pertama bagi orang yang benar-benar beriman, yang meninggal dengan husnul khatimah dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan kita. Jadi pada pagi ini, alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan semua, saya mengucapkan syukur kepada Allah, sangat-sangat syukur di atas nikmat masa dan waktu yang berkat ini, dan dapat pula bersama dengan tuan-tuan. Usia masih panjang, iman Allah masih banyak, termasuklah kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita pada pagi ini, kita akan tengok di muka surat yang ke-71 dengan tajuknya nikmat kubur bagi orang yang beriman. Nikmat kubur bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallahil azim.
Tuan-tuan, kubur ini, kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi, ini pandangan Imam As-Suyuti seorang ulama tafsir, kata Imam As-Suyuti rahmatullah, kubur itu sempit. Kawasan 7 kaki panjang itu sempit sekali. Tetapi sempit fizikalnya boleh luas secara ruhinya, kerohaniannya. Maksudnya kata Imam Suyuti, sempit berfizikal tapi hakikatnya Allah boleh perluaskan lagi. Sebab alam kubur bukan alam kepunyaan kita. Alam kubur adalah Allah punya. Waktu Allah perluaskan, Allah boleh sempitkan. Kalau alam kita, faham tuan-tuan ya? Ini bicara awal saya ni. Kalau alam kubur alam kita punya, kita berhaklah untuk perluaskan kuburan kita. Bahkan persiaplah dengan segala kelengkapan, aksesorinya dan seumpamanya, decoration sebab kita punya. Masalahnya kita nak bawa lampu limpah ke, nak bawa handset ke, nak bawa handphone ke, nak bawa sofa yang cantik ke, katil yang hebat ke, dengan tilam empuk ke, kubur kita. Masalah apa? Tapi tidak begitu hakikatnya. Kubur milik Allah. Allah berkuasa di atas nama kuburan kita itu. Allah berkuasa perluaskannya dengan nikmat yang dapat dinikmati semati. Ataupun Allah berkuasa untuk menyempitkan dengan sesempitnya kubur itu sehingga kubur itu hilang cahayanya, gelap gulita selama-lamanya. Tuan-tuan, ini adalah key point penting pada kita. Satulah, dalam hukum beragama kita, kubur itu adalah rumah pertama si mati. Rumah kita masa hidup sekarang, kediaman kita lah. Bagaimana bentuk kediaman kita lah, kediaman kita. Besar, kecil, cantik, mewah. Alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah. Syukur. Itu rezeki kita. Tapi kubur, tuan-tuan, kediaman pertama kita lepas kita mati. Sementara pula bukan milik kita. Milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau milik Allah Azza wa Jalla, Allah berkuasa penuh. Nak beri kemuliaan atau kesempitan kepayahan. Tapi hakikatnya ialah, orang yang mati beriman, kuburnya seluas laut mata memandang. Tapi orang mati dalam keadaan berdosa, tidak sempat mohon keampunan, maka mati dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, kuburnya ada lubang neraka baginya. Kuburnya lubang neraka. Belum neraka sebenarnya, lubang kubur sudah cukup untuk menyatakan inilah lubang neraka perkat pertama kamu. Sebelum neraka yang sebenar-benarnya. Itulah yang kita kena fahami. Tuan-tuan sekalian, bicara kita ini tentang nikmat kubur bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Waktulah kita kena tengok dalam kacamata agama, kacamata ilmu, supaya akhirnya kubur kita kubur yang penuh cahaya. Kita cahayakan dengan amal salah kita. Kita cahayakan dengan iman kita bawa. Kita cahayakan kubur kita dengan amal-amal yang kita lakukan selama kita hidup di atas bumi Allah yang terbentang ini. Tuan-tuan sekalian, alam kubur bukanlah merupakan alam yang boleh kita ambil sikap mudah. Di alam kubur satu alam menentukan perjalanan kita akan datang di pada mahsyar selamat atau tidak selamat. Maka orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, pasti alam kuburnya alam yang menyelamatkannya. Baik, kita baca apa yang tertulis kitab kita ini. Sesungguhnya orang mukmin itu jika meninggal dunia dalam keadaan beriman, wording kita sekarang adalah dalam keadaan beriman, akan datang kepadanya malaikat yang putih dan bersih wajahnya.
bagaikan matahari membawa kafan dari syurga. Wajah malaikat matahari yang terang benderang, bercahaya. Dia bukan isu panas, tuan-tuan. Ini namanya matahari bercahaya, terang benderang, menyuluh situasi bumi macam matahari sekarang lah. Bila matahari menyuluh bumi, terang benderang, cuacanya pun tenang, bahagia. Jadi wording pertama kita sekarang ialah jika meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan ingat ke tidak kepada ungkapan sebelum ini? Dalam hidup ada 3 perkara penting. Pertama ilmu, kedua iman, ketiga amal saleh. Ingat ke tidak? Saya harap dapat ingat kembali, recall balik. Kata Imam Al-Qurtubi, kita perlu kepada pertama ilmu. Ilmu dia akan pandu kita. Kedua, kita perlu kepada iman. Sebab iman penyelamat kita. Yang ketiga, amal saleh. Amal saleh bekalan kita. Berarti orang yang beriman kepada Allah SWT, tuan-tuan, dia akan ada ketiga-tiga tadi. Ilmu dia pelajari dalam hidupnya. Tak pernah dia tinggal kena ilmu. Demi ilmu dia cari malam siang, pagi petang macam perempuan yang bersama saya pada pagi inilah. Orang-orang yang sentiasa gigih mencari ilmu di mana-mana. Tak kira hujung minggu, tengah minggu, secara fizikal, secara online. Yang fizikal, secara fizikal, datang menghadap Tuan Guru, mengaji secara face to face. Yang baik online, kadang-kadang korbankan masa rehat untuk belajar ilmu. Korbankan kepayahan untuk cari ilmu, letih cari ilmu, jauh jalan cari ilmu. Ini adalah kelompok macam puan-puan insya-Allah. Saya sebut terang-terang. Ini yang hadir pada dalam kerangka dah seramai hampir 40 orang sekarang ni. Merupakan orang-orang yang bukan kepala, insya-Allah. Kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita doa. Kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak bina kekuatan dalaman kita. Ilmu kita cari. Yang kedua, iman kita pasak dalam jantung hati kita. Yakin akan hari akhirat, tentang alam barzakh, alam kubur, ada hari pembalasan, isu neraka syurga kita faham. Ketiga ialah kita beramal amal soleh. Lakukan amal soleh. Inilah yang akan kita bawa sebenarnya. Waktu orang mati, dia akan bawa apa? Ilmu, iman dan amal. Itu bekal yang lain. Walaupun dia seorang mewah dalam harta kaya miliki, dengan uang ringgitnya yang banyak, tanah-tanah yang luas, kenderaan yang mewah, rumah yang besar, semua ditinggalkan. Yang dia bawa dalam lipatan kain putihnya ialah ilmu yang dia pelajari, iman yang dia pernah terokai, amal soleh yang pernah dilakukan. Jadi orang mukmin bila mati, itu harta kita. Kata Al-Imam As-Suyuti juga, dia kata apa? Dia kata si mati ini boleh jadi orang miskin atau kaya. Si mati boleh jadi orang miskin atau kaya ketika matinya. Mungkin bukan ukuran dunia. Dunia orang tahu dia miskin dia kaya, tapi tidak. Sekarang ukuran akhiratnya. Apa kata Imam Suyuti? Dia kaya sebab dia mati dalam beriman. Nampak? Dia miskin sebab dia mati dengan kekufuran. Ketika itu, kita mati dalam 2 keadaan. Pertama, miskin atau kaya. Dia jadi kaya sebab beriman penuh. Amal soleh, iman ada. Dia punya ketundukan kepatuhan dilakukan. Amal soleh dilakukan. Ilmu dicari. Dia mati orang kaya. Falsafah ini penting. Saya kira ini falsafah untuk falsafah yang menusuk jantung hati kita. Tapi ada orang kata Ibn Suyuti yang mati kemiskinan. Saat mati miskin, bukan harta kekayaan tak ada, tapi iman tak ada, ilmu tak ada, dan amal pun tak ada. Miskin, papa kedana. Itulah kita kena ingat, yang kita nak ialah mati kita orang yang kaya raya. Kaya dengan ilmu, iman dan amal. Jadi kata dalam tulisan ini, saya sebut daripada kata ulama, orang mukmin jika meninggal dunia dan beriman, dia kaya. Siapa akan datang kepadanya? Meninggal sahaja dia, Allah hantar malaikat untuk menyambut. Kata riwayat menyebut orang bila mati, malaikat sambut. Cuma kita tak nampak. Zahir kita tak nampak, tapi hakik malaikat sambut kita. Malaikat gembira.
Sehingga ditanya satu riwayat oleh Imam Al-Baihaqi, mereka bertanya-tanya, siapa yang meninggal ini? Sebab apa? Harum, mewangi harum. Mereka bertanya sama mereka, siapa yang meninggal? Dari sebut Imam Baihaqi, satu riwayat yang lain. Siapa yang meninggal ada keharuman wangi, mewangi baunya? Jawab malaikat yang ambil nyawa. Dia kata apa? Zakal mu'min. Itulah orang beriman. Bertukar dia punya mewangi tadi, begitu harum, semerbak. Masalah nyawa diangkat, diganti dengan keharuman mewangi. Lalu malaikat sebut, yang mati orang mukmin yang penuh dengan kebaikan. Malaikat bergembira, tuan-tuan. Masa kita malaikat tepuk tangan lah, tepuk tangan. Gembira malaikat. Malaikat sebut kepada sama dia, orang yang mati tadi, orang yang kita angkat, kita julang. Maksudnya, kita angkat orang ini, kita julang dia. Kita bawa dia menghadap Allah SWT. Maka datanglah cerita yang kita bawa sekarang ini, akan datang kepada malaikat yang putih bersih. Wajahnya, macam tadi, membawa kafan dari syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, riwayat sebut, saya baca satu riwayat sebut ni, saya bawa ni, bawa kafan pada syurga. Kain kafan. Kafan di mana apa, tuan-tuan? Kafan maksud kain kafan untuk mengafankan si mati. Itu ada kafan. So Nabi sebut dalam satu hadis sebut kepada kita, kafinu akhakum. Kafankah saudara kamu yang meninggal dunia. Dengan maksud diberi balutan kain putih. Orang lelaki tiga balutan, orang perempuan 5 balutan. 3 helai kain laki-laki, 5 kain bagi perempuan. Mungkin boleh sampai 7 kain. Tak kira lah tengok keadaan suasana, mayat tu sendiri. Tapi kata malaikat kepada sama dia, bawakan kain kafan dari syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Memanglah si mati bila mati dikafankan daripada yang dibeli, yang keluarganya beli. Bagi lelaki 3 kain putih, yang perempuan 5 kain putih untuk dikafankan. Itu yang kita nampak pun, kain kafan semati nampaklah kita tengok orang kafan semati, tengok kita. Tapi ingat, orang yang beriman mati, tuan-tuan, malaikat sebut, bawa kain kafan ke syurga. Makna apa, tuan-tuan? Di samping dibalut oleh kain kafan biasa itu, ada balutan kita tak nampak. Malaikat tolong balutkan si mati dengan balutan kain kafan daripada mana? Syurga. Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rezeki yang amat-amat hebat, tuan-tuan, puan-puan semua. Kita tak nampak. Tapi Allah Maha Kaya. Kain kafan dari syurga. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Belum pun kita dibawa ke syurga, Allah Azza wa Jalla, Allah telah kirimkan kepada kita satu benda yang begitu berharga. Kain kafan dari syurga. Tuan-tuan sekalian, satu kitab yang saya kerap kali bawa dalam bicara tentang syurga. InsyaAllah saya akan bincang nanti kalau sampai pada syurga, saya akan bawa kitab ini. Kitab bertajuk Yaumun fil Jannati, sehari dalam syurga. Kitab ini adalah pembicaraan tentang bagaimana keadaan ahli syurga daripada awal pagi hingga ke malamnya, soalan macam itulah dalam bentuk hariannya. Apa mereka? Sehingga timbul kitab ini dituliskan oleh Syekh Mahmud Al-Busri bertajuk Yaumun fil Jannati, sehari dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang kita akan dapat daripada alam syurga Allah. Salah satunya ialah, belum ke syurga lagi, Allah kirimkan kain kafan syurga buat si mati yang beriman. Untuk membalut batang semua si mati demi kerahmatan Allah kepada si mati. Arti balutan kain kafan bukan hanya balutan yang kita nampak di dunia. Masa mati meninggal, ada menanti kain kafan syurga. Ini semua kita tak nampak, tetapi itulah kenyataan pada setiap orang beriman yang meninggal dunia, mereka dikafankan oleh
kafan pada syurga Allah Azza wa Jalla. Berbahagialah. Beruntunglah tuan-tuan sekalian. Beruntung, berbahagia. Toba di ahli al-jannati. Untunglah bagi ahli syurga Allah Azza wa Jalla. Kerinduan sebagai tuan-tuan, kerinduan kita kena ada dalam hati jantung kita. Kena letak. Dalam hati jantung kita letak suatu kerinduan untuk dapat kain kafan syurga. Seolah kita mari kepada Allah, ya Allah, aku mati dalam keimanan, kafankan aku daripada kain kafan syurga. Aku mati dalam kebaikan, ya Allah, kafankan aku daripada kafan syurga. Aku meninggal keadaan kamu redha, ya Allah, kau redha, ya Allah, minta aku dikafankan oleh kafan pada syurga. Kafan syurga. Kain kafan syurga. Kita akan minta penuh keinsafan. Rayu-merayu pada Allah Azza wa Jalla. Ini akhlak sebagai orang yang mendambakan rahmat Allah yang melimpah ruah daripada kain kafan syurga itu. Ini cerita disebutkan riwayatnya. Allah. Maka malaikat akan duduk depannya sejauh pandangan mata mengelilinginya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk dekat kepala serta memanggil, "Wahai ruh yang tenang dan baik, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, ukhruji, keluarlah menuju pengampunan Allah dan redha-Nya." Riwayat sebut bahawa bila si mati, orang beriman nak mati ni, orang beriman bila nak mati, malaikat akan datang kepadanya. Dalam keadaan orang tak nampak. Bila si nak mati nampak kedatangan malaikat itu, dalam keadaan malaikat datang seolah-olahnya membawa kerahmatan. Memang mati itu sakit. Nak mati sakit kita sebut acak lidah. Tapi orang bila nak mati, Allah ringankan bebannya. Mereka pun duduk bersama. Di mana mereka duduk? Dekat dengan kepalanya serta memanggil. Ni nak mati ni. Malaikat pun duduk dekat kepalanya, memanggil. Apa dia kata? Ya ayyutuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila mardatika waridahu. Kata malaikat kepada si mati nak mati ni, wahai roh yang tenang. Dikata kepada si mati roh yang tenang, roh mukmin, tenang dan baik, keluarlah menuju pengampunan Tuhanmu dan redha-Nya. Ketika itu bermakna, tuan-tuan, malaikat angkat kita punya roh. Sakit memang sakit, tapi Allah ringankan beban sakit itu, roh itu kemana bawa. Ini cerita kita kemudian. Tengok dalam hadis ini, tuan-tuan sekalian, kita baca pada hadis Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Hadis ini datang daripada kitab Sunan Abu Daud dan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Saya beri terjemahan saja. Bahasa Arab depan saya ada sekarang ni, tapi saya tak baca bahasa Arab, depan saya ada nasnya. Bahasa Arab lah. Saya tak baca. Saya terus beri terjemahan sebab terjemahan itu sudah pun beri terjemahan yang boleh tuan-tuan faham insya-Allah terjemahannya. Baik. Lalu ketika itu, Nabi bersabda dalam hadis Abu Daud dan Imam Ahmad, maka keluar rohnya mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air. Ketua terima dan langsung dimasuk ke dalam kafan. Serta dibawa keluar sebar harum bagaikan kasturi harum di atas bumi. Roh keluar daripada jasad si mati yang mati tadi. Tenang. Keluar dalam keredaan Allah Azza wa Jalla dan mereka sambut. Roh si mati boleh minta Allah, mereka sambut roh mereka dan keluar dengan tenang. Bagaikan titisan dari mulut kendi. Kendi tuan-tuan, orang Arab tu pakai kendi untuk buat teh, untuk masak air, kendi. Sekarang kita pun kalau kendi kita kenal kan, air pun turun kendi dengan titisan yang menarik. Perlahan, tak laju. Kendi ni benda tak laju. Ya, dia akan turun perlahan. Macamlah riwayat kita. Apa ni keadaan umur usia ketika jenazah itu meninggal dunia, roh ditarik dengan begitu tenang oleh malaikat Jibril, oleh malaikat bernama Malaikatul Maut ataupun malaikat Azrail. Ditarik dengan tenang. Kemudian tadilah dimasuk ke dalam kain kafan. Jasad kita tunjuk aku macam itulah. Belum dimandiri, tapi hakikatnya lah roh tadi dimasuk ke dalam kain kafan yang dalam keadaan dibawa keluar itu
mewangi kasturi. Saya sebutkan tadi, saya malaikat bertanya, dari mana bau ini? Apa yang berlaku? Mereka jawab, hamba Allah itu yang meninggal dunia, mewangi harum baunya, semerbak wangi harum baunya, malaikat merasai semua itu. Malaikat syukur pada Allah. Maka malaikat mula bercakap, rahmatilah mereka ya Allah. Rahmatilah orang ya Allah. Minta dirahmatikan. Irhamu bi rahmatan. Tuan-tuan ya, boleh fahami seperti saya cerita ni tuan-tuan ya. Ada terjemahan ni, betul tengoklah insya-Allah. Tertera di papan di skrin, papan phone dan juga komputer iPad tuan-tuan. Dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang harum di atas bumi. Lalu dibawa naik. Naik ke mana tuan-tuan? Ulama kita sebut naik ke langit. Maka tidak akan melalui rombongan malaikat, melainkan katanya, ditanya, roh siapakah yang harum ini? Malaikat tanya sama mereka. Malaikat umum tanya malaikat bawa jenazah tadi, bawa roh tadi, tanya apa? Siapa tu punya roh ini? Roh siapakah ini? Lalu jawab malaikat yang bawa roh kita, dia kata roh si fulan bin si fulan. Kalau saya, roh Ruslan bin Muhammad. Mereka jawab, roh Syanu bin Syanu. Tuan-tuan, dalam suasana tenang bahagia, mana jiwa orang mukmin bila mati tak berserabut, tak tertekan. Kalaupun si mati diratapi oleh anak isterinya, oleh suami dan isteri anak-anaknya, mereka meratapi kerana kematian orang mereka sayang. Tapi orang yang mati tak ada rasa apa. Bahkan mereka gembira sebab mereka tahu nyawa mereka sedang diangkat oleh malaikat yang mewangi baunya. Seolah si mati dah faham, aku laluan ke syurga terbuka sekali ini. Alhamdulillah. Titik beza situlah. Orang masih hidup menangis. Bila ayah meninggal, anak-anak meratap, menangis. Normal lah bagi sebuah kematian. Orang menangis, meratap. Hibur dan sedih. Tapi si mati sendiri, orang beriman, dia tenang, bahagia. Maka dia syukur pada Allah. Kenapa? Rohnya diangkat begitu mudah, dibawa ke langit oleh malaikat yang mengambil nyawanya. Jadi ini suatu rezeki yang Allah beri kepada si mati yang beriman kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu, kata Nabi SAW, malaikat jawab, ini roh fulan si fulan. Sekian bin sekian namanya. Ia dibawa sehingga sampai ke langit dan dibukakan pintu langit, disambut oleh penduduknya. Pada tiap langit dihantar oleh malaikat muqarrabun. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Sampai ke langit, Allah buka pintu langit saja, terbukti ada sambutan bagi si mati beriman oleh pengundi langit. Yang lagi siapa tuan-tuan? Para malaikat lah. Maka mereka gembira dengan kehadiran si mati beriman. Lalu mereka masih berdoa. Antara doa mereka di antara catatan riwayat mengatakan apa? Mereka minta kerahmatan. Irhamha kalau dia perempuan. Ya Allah, irham kalau dia lelaki. Mereka minta jasad ini ataupun roh ini dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tengok tuan-tuan. Dia benar macam ni. Kita tak dapat di pasar raya, di kedai-kedai makan, di restoran. Kita belajar ilmu tentang kiamat daripada tulisan-tulisan para ulama dan yang menukilkan para ustaz kita. Ustaz kita menukilkan kembali. Ini cabang ilmu kepada kita tuan-tuan. Kita tahu, oh begian-begian rupanya mati begian. Syurga menanti, tidak akhirat, kita tidak neraka. Dan nikmat diangkat roh itu begitu hebat, mewangi semerbak baunya, tidak busuk dan tidak kotor, tidak jijik. Macam roh malaikat, roh orang kafir tersebut melepaskan, melepas busuk dan hanyir. Tapi orang beriman mewangi semerbak. Malaikat pula minta Allah perkenankan orang ini untuk di syurga dan kerahmatan berkala. Malaikat recommendation kepada kita, recommendation. Patutlah kita kena faham.
Kita hubungan agama dengan malaikat jangan putus hubungan. Kalau kita minta sangat, kebaikan itu kita buat, kita minta Allah redha, malaikat terima amal kita. Malaikat terima maksud apa? Malaikat redai amal kita. Sebab satu masa, malaikat akan merahmati kita dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua hubungan. Lepas tu kita malaikat jangan putus hubungan. Caranya macam mana? Buatlah kebaikan, malaikat akan sambut amal kebaikan kita. Itulah pintu kerahmatan daripada malaikat. Malaikat, kita boleh tengok, kita boleh nampak wajah, tapi kita boleh rasai kewujudannya. Sebab kata Nabi, malaikat bersama kita malam, siang, pagi, petang. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Baik, tuan-tuan sekalian, tengok lagi di sini, cerita panjang ni daripada kitab, panjang ceritanya. Maka akhirnya, dibawa sehingga sampai ke langit, di sana buka pintu langit, saya disambut oleh penduduknya. Pada tiap-tiap langit dihantar, tiap langit dihantar oleh malaikat muqarrabin. Maksudnya, nyawa orang beriman diagungkan, dimuliakan setiap penghuni langit, malaikat-malaikat di samping, dibawa ke tempat yang terbaik. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, dibawa naik ke langit yang atas sehingga sampai ke langit ke-7. Nyawa kita bermusafir sampai langit ke-7, maka Allah firman, catatkannya suratan di Aliyin. Ini kita tengok dalam satu ayat dalam surah Al-Ghasyiyah, Al-Subul Hadi. Kalau Allah akan minta mereka letak tempat yang paling terbaik, namanya Aliyin. Ini simpanan roh-roh manusia yang baik, disimpan Aliyin. Ada satu kawasan simpanan jenazah, simpanan roh. Itu semua kena Allah, tuan-tuan. Ini semua menandakan keagungan Allah dan kehebatannya. Kita tak boleh kata apa dah. Wajib kita percaya, yakin itu benar. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, letaklah roh jasad ini, roh yang mukmin ke dalam Aliyin, tempat yang khusus untuk menyimpan roh-roh orang telah mati. Berapa ramai kita tak tahu. Jutaan mungkin, puluhan tak tahulah. Tapi itulah kenyataan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang terlalu hebat dengan segala kehebatan kemampuannya. Kita kena yakin begitu. Aliyin, tempat berkumpul roh-roh yang baik-baik. So ada orang tafsir, saya tak boleh tafsir. Aliyin sebagai saya, itulah Aliyin. Saya tak boleh tafsir mengikut kacamata yang boleh kita fikirkan. Tak boleh. Kita kena angkat menurut apa yang ulama sebut. Allah mahu mengatakan tentang bagaimana sifat Aliyin. Allah, kita tak tahu. Allah berkuasa penuh pada Aliyin. Itu ciptaannya. Yang penting, roh orang beriman tenang setenang-tenangnya. Belum kiam berlaku, dah tenang pun di badi Al-Aliyin baik. Dalam riwayat yang lain juga, daripada Imam Ahmad dan Abu Daud, diriwayatkan bahawa roh itu kemudian dikembalikan ke bumi kerana kata daripadanya kami jadikan dalamnya aku kembalikan. Istirja' namanya. Riwayat sebut roh itu telah simpan Aliyin sementara diserahkan balik kepada si mati. Ini merupakan suatu perkara kita kena pastikan kefahamannya, sebab bila si mati alam barzakh dia masuki, akan berlaku perhitungan dia dengan Allah Azza wa Jalla melalui malaikat. Apa dia? Siapa Tuhan kamu? Apa kitab kamu? Apa agama kamu? Dan siapa Rasul kamu? 4 soalan. Bila sampai tahap itu, kita hidup semula. Tapi hidup alam barzakh, bukan alam bumi. Alam barzakh. Nyawa datang semula dan kita bangkit. Bangkit kita bukan nak keluar ke bumi untuk kerja. Bangkit untuk dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk dihitung di alam kubur, bukan alam dunia. Faham tuan-tuan ya? Itulah jasad kita terima balik roh ataupun kita punya nyawa tadi untuk perhitungan. Kata para riwayat menyebutkan bahawa maka kembalilah roh pada jasad dalam kubur, kemudian datang kepada 2 malaikat untuk bertanya. Itu ceritanya. Roh datang semula untuk mereka hidup kembali dalam suasana alam kubur. Kalau bumi lagi dah. Untuk apa? Untuk ditanya oleh 2 malaikat. Yang mana? Munkar, Nakir. Faja'a yas'alan al-abda fi qabrih. Kata 2 malaikat Nakir untuk bertanya pada si mati telah mati ini. Kalau beriman ditanya juga. Kalau tak beriman ditanya, yang mana pun ditanya. Orang beriman ditanya, tak ditanya. Semua ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah
Bila datang malaikat kepada dua-dua, kepada manusia Hindu, dua malaikat datang, bermula soal jawab. Bila orang di atas kubur dah tinggalkan kubur, dah mula berlepas balik ke masing-masing, kepada masing-masing, datang malaikat muka nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dijawab, Allah Tuhanku. Mana orang menjawab? Ini cerita orang mukmin, tuan-tuan ni. Cerita kita sekarang, orang mukmin kubur bagi orang mukmin. Yang mukmin pun jawab, Allahu Rabbi, Tuhanku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ditanya, apa agamamu? Madinuka. Jawab, agamaku Islam. Subhanallah. Si mati jawab dengan penuh ketenangan. Cuba ingat, tuan-tuan, dari mana kekuatan jawab itu? Daripada iman di hati. Tapi kalau iman tak ada, hati pun kotor, hati pun dah mati lama, amal tak ada, tak jawab. Siapa Tuhan kamu? Jawapannya, puk dah balun. Apa agama kamu? Tak jawab dia. Kena balun malaikat muka laki. Itu dia kata penyiasat kubur. Saya sebutlah kerana malaikat memukul, membalun orang-orang tak beriman tadi. Orang beriman tak kena balun. Orang beriman sihat walafiat, di alam sana tenang bahagia, amin rabbal alamin. Dijawab, agamaku Islam. Mana si mati yang mati tadi, orang baik, bakal syurga. Dijawab, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Islam agamaku. Ditanya pula, bagaimana pandanganmu tentang orang yang diutuskan dengan kamu? Siapa Rasulullah? Kata mereka, aku jawab. Maka jawab oleh ahli syurga, ahli kubur tadi yang beriman, dia kata apa? Saya baca kitab Allah, lalu percaya dan membenarkannya. Saya tahu cinta Muhammad daripada kitab Tuhan. Saya baca Quran masa hidup, saya tahu tentang Muhammad daripada kitab Allah. Quran bagi tahu, Muhammad Nabi akhir zaman, seorang Rasul yang dipercayai, seorang pemimpin yang paling terbaik, seorang insan menjadi contoh teladan. Aku tahu daripada Quran, aku baca. Siapa jawab, tuan-tuan? Ahli yang beriman tu jawab. Orang beriman tu jawab. Batulah kata para ulama. Di sini poin penting kita adalah, bila datang perbicaraan hari kiamat, bila masuk pada sesi perbicaraan kiamat antara kita dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya pada masa itu, semua jawapan yang kita akan bawa kepada Allah, semua daripada iman kita masing-masing. Bukan hafalan, bukan ingatan di otak minda, bukan. Semua hafalan. Sebab kita bila mati, Allah tarik semua kenyataan. Waktu orang bila mati, semua Allah tarik nikmat mata yang tajam penglihatan, telinga yang kuat mendengar, kaki melangkah ke mana-mana. Bila Allah mati kita, habis Allah tarik semua sekali. Allah tarik semua sekali, tuan-tuan, saya ingat kata-kata yang datang daripada Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Kata Imam Al-Ghazali, ini satu sisi daripada pandangan di bawah Imam Al-Ghazali. Dia kata, manusia ini bila sampai ke alam barzakhnya, saat mulut terkunci, pendengaran ditarik, penglihatan pun Allah tarik semua sekali, tak ada apa yang memiliki melainkan fizikal yang dah kaku dan dah sejuk. Tapi kata Ghazali, kekuatan iman itu telah bawa manusia kepada jawapan yang tegas dan mutlak. Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Apa kitab kamu? Al-Quran kitabku. Siapa Rasul kamu? Muhammad Rasulku. Apa agama kamu? Islam agamaku. Yang jawab ialah ilmu di dada kita, iman dari kita. Maka Imam Ghazali, itu kehidupan kamu di alam barzakh. Kita hidup bukan fizikal semata-mata, tapi yang hidup adalah hati kita dan iman kita. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Betul, suburkan ilmu, suburkan iman, tambahkan dalam dada kita ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan buatlah kebaikan yang tidak pernah terhenti dalam soal kita, dalam amal-amal salah kita. Ini yang paling utama sekali. Seorang mukmin tidak bertangguh-tangguh dalam buat kebaikan. Tidak pernah bertangguh. Yang kedua, dia tak pernah cuai nak buat kebaikan. Ini orang mukmin. Sebab harga kita bermula di alam kubur kita nanti.
Bila Allah berikan kepada kita semua kembali dalam dada kita, jika jawab, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Quran kitabku, Islam agamaku, dengan penuh keinsafan dan penuh kejayaan kemenangan. Tak menyusahkan sesiapa. Bila demikian ceritanya, maka riwayat sebut terdengar suara yang berkata. Suara itu berkata apa? Benar hambaku, maka berikan padanya hamparan daripada syurga serta pakaian syurga dan bukakan untuknya pintu menuju ke syurga supaya dia mendapat bau syurga, lalu diwaskan kuburnya sejauh pandangan mata. Ini tuan-tuan. Maka dengar suara berkata, suara siapa tu? Kata riwayat, suara Allah Azza wa Jalla. Tadi pertanyaan dalam kolam kubur di antara malaikat dengan kita, malaikat muka nakir kita. Sekarang bila dah selesai semua sekali, datang suara yang tegas. Apa kata suara tersebut? Benar hambaku. Benar. Dia orang mukmin, dia orang baik, dia orang bertakwa, dia orang jaga Quran, jaga iman, jaga ibadat. Benar dia, maka berikan kepadanya hamparan daripada syurga. Maknanya sambutlah sebagai VIP. Hamparan pemberian daripada syurga akan menyambutnya. Pada riwayat ini dalam buku Tuhan sebut kepada kita bahawa ahli syurga, tuan-tuan, dia punya pakaian kain syurga, hamparan jejak kakinya kepada syurga. Semuanya kain-kain pilihan syurga yang langsung tak sama dengan kain pilihan kita semasa kita di bumi. Kita beli kain harga 6,000 satu meter pun, sampai harga beratus meter sekalipun mahal, tak sama pakai dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tak sama. Maka ketika itu Allah sebut kepada malaikatnya, bawa hamba-Ku ini, pakaikan pada syurga. Tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan kena faham ya. Kita bincang bukan syurga lagi ni. Si mati yang mati itu Allah perintahkan apa? Pakaikan pakaian ahli syurga. Makna ahli syurga, makna orang dah orang mati beriman, dia dah merasai pakaian syurga, suasana syurga, nampak dah. Patut orang mati beriman dia gembira, bukan sesak nafas, bukan sakit, bukan demam. Sakit tidak. Dia gembira. Sebab amal dia pintu syurga Allah sudah nampak padanya. Dia nampak dah. Oh, ini pintu syurga aku akan masuk nanti. Ini kedudukan syurga. Allah beri rezeki pada si mati beriman dengan pandangan yang zahir. Bukan lagi secara tak rahsia. Tak rahsia lagi dah. Allah buka pandangan. Inilah tempat kamu diami. Dalam kubur lagi ni, tapi kubur cahaya. Ada ulama yang kata, bab kubur ni tuan-tuan, kalau tengok dalam bicara para ulama, ya, orang beriman kuburnya dilapangkan seluas 70 hasta. Tuan-tuan, riwayat daripada Hadis Bukhari menyatakan bahawa tiap-tiap orang beriman bila dimasuk dalam kubur, dilapangkan kubur sejauh 70 hasta. Kali 17 70. Lebih luas lagi. Yang orang beriman, yang meninggal beriman, kata Imam At-Tirmidzi, ada hadis menyatakan keluasannya 70 kali 70 hasta. Kali 70, tuan-tuan. Bayangkanlah keluasan yang makin banyak. Adapun dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kata Al-Bara' dalam hadis bahawa keadaan syurga itu sejauh mata memandang. Maknanya terlalu jauh sampai rengkap mata tak nampak dah. Itulah keluasan kubur bagi orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian. Kita tak mahu nak bayangkan bagaimana kehebatan nikmat ahli syurga ini, nikmat ahli kubur yang belum ke syurga tapi Allah nampak kepada mereka. Syurga tu di alam kubur dah rasa dah. Atau di riwayat sebut, ada ahli syurga berkata, cukuplah kami dengan nikmat macam ni, banyak sangat ni. Mereka merasakan seolah itu kemuncak, padahal syurga mereka minta, cukup-cukuplah wahai Tuhan. Banyak sangat dah. Nikmat Allah campak kepada mereka dalam kubur lagi. Kerana iman kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana kita tuan, di mana kita tuan-tuan dalam hal ini. Kita nak cetak syurga ke cetakkan neraka. Kalau kita buat amal soleh seharian, itu namanya mencetak jalan ke syurga.
Tapi ingat, buat benda maksiat, dosa dan benda Allah tidak redha, sedang mencetak jalan ke neraka. Wal'adzubillah. Itu dua pilihan kita ada. Cetak jalan ke syurga dengan amal soleh ataupun cetak ke neraka amal buruk. Minta maaf, tolak ke tepi yang ini. Kita pegang yang pertama, iaitulah jalan ke syurga Allah buka melalui amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Adalah beberapa riwayat yang lain menyatakan bahawa keluasan kubur itu sampai 40 hasta pun ada juga. Yang pentinglah keluasan itu Allah beri kepada kubur dalam keadaan tenang bagi mereka di alam barzakh masing-masing. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan semua. Akhirnya, bila Allah sebut macam tu, malaikat pun tunjuklah kepada mereka. Syurga kamu kediami macam ni. Ini kenyataannya. Bahkan diberikan bau syurga. Seawal syurga boleh masuk, orang mukmin di dalam kuburnya dah rasa bau syurga, tuan-tuan. Syurga tak masuk lagi. Tapi dalam kubur saja, macam syurga dah. Dah rasa dah. Malaikat sebut, syurga kamu nampak sekarang, bau pun dapat. Bau syurga pun dapat, tuan-tuan. Saya nak bayang contoh macam mana ya. Kita ke Mekah tak pergi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke Mekah belum sampai lagi pun. Tetapi, orang dah bawa balik kepada kita, contohnya, kapet Madinah. Ini bayangan contoh, tuan-tuan. Ahli kubur tak masuk syurga lagi dah. Tak masuk syurga lagi, belum lagi. Tetapi, mereka ada tunjuk tempat dalam syurga dengan gambarannya, bau syurga dah rasa. Keharuman syurga mereka dah rasa. Hebat tak hebat? Hebatlah. Macam kita, ke Mekah tak pernah pergi. Madinah lagi tak pergi. Umur dah lanjut, tak pergi contohnya. Tiba-tiba, ada orang balik daripada Madinah, beli kapet cat yang dibuat oleh Saudi Arabia contohnya. Hilang di Madinah. Kapet berharga 200 rial. Follow kat kita. Ini tuan, hadiah saya kepada tuan lah. Apa benda ni? Kapet Madinah. Hati gembira, tuan-tuan. Gembira. Kita Mekah tak sampai lagi. Madinah tak sampai lagi. Tiba-tiba, orang beli bagi hadiah. Kapet Madinah. Made in Madinah. Bukan made in Turki. Kilang Madinah. Dan kapet sama dengan kapet dalam Masjid Nabawi. Ke Raudah. Hati mana tak gembira? Kepalang gembira, tuan-tuan. Rasa bahagia dihargai. Mungkin mimpi malam tu. Mimpi sampai ke mana? Ke Jeddah lah. Sampai ke Madinah. Mimpi tawaf Kaabah. Tak lagi. Rezeki itu, tuan-tuan. Saya nak bawa contoh ini supaya kita faham. Seorang insan mati dalam kubur. Belum ke syurga lagi. Tapi bau dah rasa dah. Mereka ada bawa bau untuk mereka ciumi bau tersebut. Maka diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Macam kata, apa ni dalam kitab tadi, siapa kata tadi, tuan-tuan? Iaitulah Al-Imam Al-Bukhari yang sebut tadi, bahawa apa ni, kata Al-Bara' bin Azib sejauh mata memandang. Kata Al-Bara', keluasan juga itu sejauh mata memandang. Tak boleh nak cerita dah. Keluasan sebab itulah keluasannya. Baik kiri ke kanan, kanan ke kiri, baik. Ya Allah, Tuhan kami. Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata, terimalah khabar gembira ini daripada malaikat. Datang wakil Allah Azza wa Jalla yang berkata kepada orang mati beriman dengan kata, terimalah khabar gembira ila saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Bertanya, siapakah kau? Jawabnya, saya adalah amal yang baik. Dia berkata, wahai Tuhan, segerakan hari kiamat supaya segera aku bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Jadi si mati bila dah mati begitu keadaannya, mereka datang kepadanya. Bawa khabar gembira. Berkata malaikat kepadanya, itulah bergembiranya kamu. Saat ini, engkau dapat rezeki daripada Tuhan kamu. Na'amat penglihatan, na'amat kedudukan, semua rasa dah. Sebab syurganya ada pada kamu ada. Syurga pada mana? Daripada alam kubur, alam barzakh yang dinampakkan seolah macam syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika itu, ahli syurga mula bergembira. Ahli apa kubur mula dah gembira. Sebab yang menanti mereka adalah syurga yang cukup hebat pada satu ketika nanti. Allahu Akbar. Subhanallah. Selain itu juga,
pandangan Abu Laith As-Samarqandi, saya petik daripada kata usulnya, dia kata apa? Dengan sanadnya yang meriwayatkan pada Abu Hurairah, katanya Nabi bersabda. Jadi daripada As-Samarqandi kata riwayat pada Rasulullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi telah bersabda, seorang mukmin pada saat sakaratul maut akan didatangi oleh malaikat dengan bau batu sutera yang berisi kasturi dan tangkai-tangkai bunga. Lalu dicabut rohnya berbaikan mengambil rambut dalam pendengaran paling tinggi. Saya dipanggil, wahai roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diradai. Kembalilah ke dengan rahmat dan keredaan Allah. Maka jika telah keluar, rasulnya langsung diletakkan di atas misk dan bunga-bunga itu, lalu dilipat dengan sutera dibawa kepada aliyah. Ini tambahan pada hadis yang disebutkan oleh As-Samarqandi, katanya daripada Abu Hurairah, Nabi berkata, bila orang itu beriman kepada Allah, matinya pun tenang. Malaikat akan datang ambil roh nyawanya, diangkat melalui tempat, melalui bekas yang mewangi, diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila Allah tanya siapa roh ini, sekian-sekian, Allah kata kembali kepada orang ini, dapat menikmati kesemua usianya dan umurnya dan masuk kuburnya, dia akan jadi insan yang tenang di alam barzakh. Tuan-tuan, di sini kata ulama menunjuk kepada kita bahawa orang meninggal sebagai iman, tuan-tuan, mereka hidup di alam barzakh seolah macam mereka baca di atas bumi Allah Azza wa Jalla. Ini pandang ulama ya. Mereka hidup dalam barzakh, hidup di alam barzakh macam mereka hidup alam bumi. Seolah macam tu. Tapi taklah bekerja cari harta macam sekarang. Tapi seolah macam tu, tenang, bahagia, pagi bahagia, malam bahagia. Hanya mereka doa satu saja, ya Allah, selamatkan kami daripada bencana pada masa itu saja. Ini pandangan dibawakan oleh Ibnu As-Samarqandi tentang hadis yang dikata daripada Abu Hurairah radhiyallahu. Saya ambil terjemah daripada kitab Al-Hakim. Al-Hakim ni kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Pagi ni kita ni baca hadis saja ni, tuan. Tapi hadis ni hadis yang begitu besar makna terjemahnya. Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Umar, katanya Abu Ja'far seorang tokoh tabi'in kemudianlah, ya. Dibawa cerita daripada Abdul Umar. Abdul Umar siapa, tuan-tuan? Anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan daripada Abdul Umar, ia berkata bahawa seorang Muslim mukmin jika diletakkan di kuburnya, maka diperluaskan kuburnya itu sehingga 7 plaster, ditaburkan panit bunga-bunga, dihamparkan sutera. Kata Abdul Umar, aku dengar Nabi kata macam itu. Seorang mukmin bila meninggal sahaja, kubur diperluaskan sehingga 70 plaster kanan ke kiri dan ditaburkan padanya bunga-bunga yang menarik, cantik, dalam keadaan berwangi, dihamparkan sutera di atasnya. Sutera dihamparkan. Ini menunjuk kepada kita satu penghargaan bagi orang mati beriman. Kita tak nampak, tapi Allah hantar mereka buat macam tu. Letak satu tanda dengan sutera terhampar dan diletakkan bunga-bunga cantik sebagai menghargai kematian si mati orang beriman pada Allah. Itu serah pada Allah Azza wa Jalla. Kita tak nampak, tapi si mati nampak semua itu. Mereka gembira. Allahu Akbar. Jika dia menghafal sedikit daripada Al-Quran, cukup untuk menangkannya. Kalau si mati itu orang hafal Al-Quran, tak banyak, sikit, insya-Allah Allah bahagiakannya. Dia tak hafal surah Al-Baqarah pun, dia tak hafal surah An-Nisa yang panjang, dia mungkin hafal surah apa? Surah pendek-pendek, juz 30. Wattin, Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Contoh pendek itu kan. Pun orang ini, dengan begitu kata Nabi, dia akan diletak di tempat yang tinggi. Sebab dia mati beriman. Mati dengan Al-Quran. Mati seorang hafiz Al-Quran contohnya. Jadi, kita ni tuan-tuan, saya sebut banyak tempat lah. Al-Quran ni menjadi pintu cahaya besar kepada si mati. Betullah kita Al-Quran jangan abaikan sama sekali. Bacalah seharian. 5 kali pun tak apa. Sekali baca 20 ayat. Sekali baca surah kecil, sambung. Petang, malam sambung. Kita nak supaya hidup kita dengan Quran itu bercahaya sentiasa. Al-Quran mencahayakan hati. Kita baca sekali, surah apa pun, hati bercahaya. Kita baca Quran sekali, jiwa kita lapang dan tenang.
Kita baca Quran satu surat muka surat contohnya. Jiwa kita pun tenang, lapang, rasa seronok. Tak ada masalah banyak sangat. Tak berserabut orang kata. Saya nak tekankan sebab isu Quran ni pun satu di antara benda yang besar sebagai husnul khatimah bagi si mati. Kita dapat husnul khatimah, kita kena banyak baca Quran. Sebab bila kita baca Quran, jiwa kita lapang, tenang kita. Berserabut tak ada. Kalau berserabut kepala pun, kita tahu Quran sebagai jawapan. Serabut ni nampak, tak nampak macam-macam ni. Nampak nak makan anak contoh. Pegang Quran cepat-cepat. Buka Quran. Buka mana-mana surah, mana-mana ayat dan baca. Baca dan baca. Tak kira jam mana, waktu mana. Ini jawapan kepada masalah hidup kita. Tak tenang, tak ceria, ada something wrong, ada yang tak kena. Kita mungkin silap, orang silap pada kita. Kembali kepada ayat-ayat suci Al-Quran yang pastinya tidak pernah mengecewakan. Sebab tu maka ketika ini, orang beriman ini, Allah angkatnya, kalau dia hafal Quran, cukup tenang. Dia tak hafal, jika tidak, tak hafal Quran. Maka Allah memberi kepada cahaya terang dan menyerupai terang matahari di malam sebagai pengantin bau. Maknanya Quran itu dia semacam pengantin bau. Tenang jiwanya. Tenang perasaannya. Duk pun keadaan bergembira. Ini adalah orang yang bersama Al-Quranul Karim. Ini di antara pandangan ditambah oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudiannya, page 74 terakhir, page terakhir 74 ini, sebelum tajuk yang lain, tajuk akan datang, bermulanya akhirat. Itulah hakikat dan gambaran alam kubur yang kita akan tempuhi pada saat dan ketikanya. Alam kubur yang penuh dengan warna-warni. Bagi orang beriman, menarik dan indah semuanya. Indah bahagia belaka. Daripada mula meninggal, sampai tu Allah, sampai roh diangkat ke langit, turun balik, diberikan roh kita kembali dalam alam barzakh ini. Tak ada masalah. Bahagia, tenang dan tenang. Walaupun tidak dalam alam bumi. Itulah hakikat dan gambaran alam kubur yang kita akan tempuhi pada saat dan ketikanya. Bagi orang mukmin, kubur adalah laluan ke syurga yang abadi. Ini kepercayaan kita. Kalau kubur dah bercahaya macam syurga, maknanya perjalanan kita ke syurga lebih mudah, akan dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hadis sebut Nabi kata apa? Innal qabra awwalu manazil akhirati fa in naja minhu fama ba'dahu aisar wa in lam yanju minhu fama ba'du asyad. Kata Nabi sallam tentang hal ini, kubur itu kediaman pertama kamu. Kalau kubur kamu selamat, sejahtera jalan kamu kemudian, permudahkan Allah. Tapi kalau kamu gagal di alam kubur, kamu perjalanannya makin teruk, makin payah. Ingat tuan-tuan, makna ketika itu kubur kita penentu. Kalau baik kubur kita, syurga menanti. Kalau buruk kubur kita, maka neraka menanti. Di mana pilihan kita baik? Kemudian sikit lagi, daripada pembicaraan di atas tersebut, jelas menunjukkan bahawa hakikatnya dapat dua keadaan yang pasti akan berlaku pada si mati. Dua keadaan akan berlaku pada si mati. Apa dia? Yang pertama, orang yang mati dalam iman. Yang mati dalam iman yang kokoh. Mati dengan ilmu iman yang padu. Sudah pasti kematiannya dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, diselamatkan daripada kepayahan penderitaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah kenyataannya. Mati keadaan beriman, berilmu cukup, tenang mati, tak ada musibah. Menanti di hadapannya. Alhamdulillah. Sementara, orang yang mati dalam kekufuran, pada saat kematiannya, penuh dengan kepayahan dan penderitaan. Orang mati dalam iman. Dijawab, apa siapa betul kamu? Siapa rasul kamu? Tak boleh jawab. Kena balun. Balunan malaikat itu tak dapat digambarkan. Sebab kata riwayat sebut, kesakitannya menyebabkan si mati akan meraung sehingga kepada binatang terkejut atas apa yang berlaku. Binatang pun dengar laungan si mati yang menyakitkan itu, yang sakit itu. Ini semua mengejutkan kita, menakutkan kita tuan-tuan baik. Maka saat matinya penuh dengan kepayahan dan penderitaan. Terakhir yang saya bolkan itu, justru yakinlah kita betapa akan berlakunya nikmat kubur bagi si mati dan dalam iman. Betul. Orang meninggal dengan iman, tenanglah kuburnya. Sebaliknya, akan berlaku azab kubur ini daripada kepada si mati dalam kemaksiatan dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia dah kufur nikmat, tak syukur pada Allah. Dia pula tak ibadat Allah Azza wa Jalla, lalu jauh padanya, lalu pada itu dia makin kufur. Orang macam ni,
tak selamat, dan alam kuburnya penuh dengan penyaksaan, kekalutan, kepayahan, penderitaan. Alam kuburnya tak selamatkannya. Jadi tuan-tuan, di mana kita berada. Jadi pada pagi kita berbincang dalam sejam ini, tuan-tuan, tentang bagaimana keadaan orang beriman dalam kubur mereka nanti. Jawapan mudah, tenang setenang-tenangnya, tak bersabuk, tak susah. Yang penting hati mereka percaya. Alam kubur dah nampak dah. Kami ini akan dibawa ke syurga nanti dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tak syurga lagi tak masuk tu, tapi alam kubur dah nampak dah. Selawat mata mandang situasi keadaannya. Kalau kata Imam Suyuti rahmatullah, orang dalam kubur beriman akan terus bergembira, berseronok santai kuburnya, hinggalah mereka masuk ke syurga nanti keadaan tenang dan bahagia. Itu pandangan daripada Al-Imam Suyuti rahmatullah. Tuan-tuan, puan-puan semua, artinya pada pagi kita bincang tentang nikmat kubur bagi beriman sebagai satu pengharapan besar buat kita sendiri, untuk kita meyakini bahawa Allah tidak akan mengecewakan kita demi untuk keselamatan di alam mahsyar kalau kita tak mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Jangan kecewakan Tuhan. Apa Tuhan suruh kita buat, larang kita tinggalkan. Kelebihan pahala kita cari, keburukan kita jauhi. Hal syurga kita raih, harga kita jauhi. Benda-benda yang baik lakukan, jangan tangguh-tangguhkan. Sekarang juga, bukan tunggu besok lusa, tidak. Maka kita kena insaf. Kita nak mati, kalau mati hari ini, mati di alam barzakh yang tenang. Kalau mati malam besok, mati alam kubur yang bahagia. Mati depan pun sama, nak mati keadaan tenang bahagia, tanpa masalah, tanpa situasi yang menyusahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini dalam tajuk yang telah saya rasa bukanlah tajuk yang baru, bukan tajuk yang terlalu baru pada kita, tapi lebih kepada persoalan untuk mengingatkan kita masing-masing kepada agama supaya hidup ini mati dalam iman dan mati kita dalam iman. Hidup kita dalam iman dan mati kita dalam iman. Hidup dalam ilmu dan mati dengan ilmu. Hidup kebaikan, mati kebaikan. Hidup dengan pahala dan mati dengan pahala. Itu kita harapkan pada Allah Azza wa Jalla. Itu Allahumma amin. Ya Karim, telah sekadar pertemuan kita pada pagi ini dalam tajuk yang terberikan tadi. Moga-moga ada manfaat di sebalik pertemuan kita dan diberkati Allah Azza wa Jalla. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, saya doakan mudah-mudahan walafiat sihat dapat tunaikan ibadah Ramadan dengan sempurna. Hari ini dah masuk 16 Syaban, berbaki lagi 13 hari untuk kita berpuasa Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan semua urusan, semua amal kita. Allahumma amin ya Karim ya Rabbal alamin. Sekadar pertemuan kita pada pagi ini dalam tajuk yang disampaikan. Bertemu lagi insya-Allah dalam kuliah akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan kita terimalah. Kalau tak ada, tak ada masalah ya. Baik. Kembali pada ini. Terima kasih Ustaz. Ada satu soalan di ruang chat. Ya. Soalan tu berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin kejap. Baca. Saya ingin bertanya, ibu bapa yang menerima duit bulanan dari anak-anak mereka yang tidak mematuhi perintah Allah seperti tidak solat, tidak menutup aurat, minum arak dan lain-lain, adakah duit yang diterima ibu bapa tersebut berkat digunakan? Okey. Soalan dia. Yang pertama sekali, soal pemberian anak kepada si bapa, baik bentuk bulanan, hatam mingguan, sekali harian sekalipun, kita tak wajib mengusulkannya. Maksudnya kita tak payah tanya, ini daripada duit abang lu kepada mama ni. Ini Kak Lang bagi duit pada mana ni? Sekian-sekian ni. Ini duit pada mana ucu ni? Dalam hukum agama, tak boleh kita bertanya. Orang beri pada kita sebagai satu sumbangan, berbentuk sedekah ke? Kalau kita layak sedekah lah. Atau hadiah. Contohnya, hadiah. Tak perlu kita bertanya pada sumbernya. Bila orang beri, hak kita ada untuk menerima. Ucap terima kasih. Itu asas dalam agama. Tak perlu kita nak persoalkan. Kalau kita persoalkan orang bagi duit kepada kita dalam bentuk hadiah contohnya, ini RM50 ni daripada mana pendapatan ni? Haram ke halal? Islam tu semacam tu. Mengusulkan satu benda di sebalik itu tak perlu. Terima saja. Seorang anak bila beri pada ayah, kita beranggapan itu rezeki buat kita, seorang anak. Soal dia dengan kerjanya,
Dia dengan perabatan, kita kena bagi nasihat lah kalau kita tahu. Tapi hak kita boleh kita terima. Tapi ketika itu kalau kita tahu, kita dia anak betul Islam, kita nasihati. Wajib nasihati. Maklum, baba agak-agak lah, tak tahulah, tapi baba dapat tahu, Abang Long buat kerja tak elok sangat. Nasihat betul, perbetulkan. Yang ketiganya ialah, kita mesti menjadi orang yang boleh misalkan suasana. Maksudnya ialah, ini hukum tuan-tuan ya. Kalau kita bawa anak kita clear, memang dia ni jenis macam tu. Kalau kita tak berapa nak percaya, kalau kita dah rasa tak tenang, afdal kita tolak ke tepi yang diberi, sebab kita nak yang halal, tulus mata-mata. Sebab kita tahu, depan mata kita, jelas, clear, memang itu kerja dia. Kita bertolak ke tepi. Sebab kita nak bersyubhat dengan duitnya, ringgitnya. Tapi kalau kita tak tahu, tak jelas, kita perlu nak usulkan. Cuma kita mungkin tak berapa, kita dengar cerita tak clear, boleh nasihat dia. Tapi asalnya, kita boleh terima sumbangan itu dalam keadaan yang boleh. Jadi soal berkat tak berkat, bukan hak kita tentukan, tapi kalau kita dapat sumbangan tadi, kita lah buat kebaikan, itu jadi pahala buat kita. Kata kita mahu anak kita beri sebulan 1,000 macam tu. 1,000 sebulan. Anak kita beri. Kita terima, daripada 1,000 kita buat kebaikan. Ini pahala anak yatim, untuk anak yatim RM10, untuk fakir miskin 100 contohnya. Pahala untuk kita. Maknanya, bukan isu berkat tak berkat. Kalau kita guna untuk kebaikan, kita dapat pahala. Tapi asal hukum kita boleh terima. Jadi jawapan mudahnya tuan-puan, kita boleh terima, tak ada masalah. Sebab kita bukan pemunca kepada masalah. Kalau anak masalah, kita nasihatkan. Wallahu a'lam. Di sebalik itu. Terima kasih Ustaz. Sama. InsyaAllah kita berjumpa lagi sebelum Ramadan ni 2 April insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman. Allahumma adkhilna jannata ma'al iman. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Moga Allah